Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Okey, so semalam Bitcoin hampir nak break resistance dia dekat 23,000, sekitar 22 ke 23,000, tetapi dia gagal. Dia gagal dan sekarang ni dia jatuh ke 21,800 something lah. Okey. So, ramai yang tertanya-tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa tiba-tiba Bitcoin naik walaupun keluar news inflation kan? Inflation 9.1%. Seolah-olah market kripto tak kisah pasal news tu dan dia terus meroket. Okay, that's why saya kata kadang-kadang kripto ni ada certain benda kalau ada demand yang kukuh dia boleh buat kenaikan. Okay, so apa news yang berkaitan dengan demand yang kukuh ni? Okay, so kita nak bincangkan apakah naratif yang menyebabkan Bitcoin hampir-hampir break 23,000 tetapi dia gagal. Okay, so kita nak discuss on that. So first thing first, saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan sebelum kita buka carta Bitcoin dan juga carta Ethereum adalah regarding news ni. Okay, inilah news yang menyebabkan harga Bitcoin naik. Okay, so bila kita baca news ni, mungkin tuan-tuan puan-puan tertanya-tanya, ini news tentang Ethereum. Okay, so betul, market kripto naik ataupun Bitcoin naik disebabkan oleh Ethereum. Ada solid demand for Ethereum semenjak 2 menjak ni. Kenapa demand itu berlaku? Demand itu berlaku kerana adanya announcement daripada Tim Beiko ni. So Tim Beiko ni dia adalah one of the Ethereum Foundation member dan dia ni tengah lead merging ni daripada Ethereum sekarang ke Ethereum 2.0 ataupun dari consensus proof of work kepada proof of stake. Okay, so ini adalah benda besar dalam ekosistem Ethereum. So bila ada news yang positif macam ni, maka ramai yang mula membeli Ethereum. Kenapa diorang beli Ethereum? Okay, first of all saya nak bagi tahu, number one, date ni dah confirm dah, September 19, tapi bagi saya bukan confirm, most likely lah, kemungkinan besar kalau tak ada aral melintang, on September 19 ni akan ada perpindahan ataupun merging yang menyebabkan dari proof of work dia akan jadi proof of stake. Okay, so ramai yang ada yang tertanya-tanya, dulu kata bulan 6, sekarang bulan 9 pula. Okay, so Ethereum ni dia memang takut. Dia takut kalau dia belum bersedia and dia launch benda ni, tengok-tengok kalau gagal, memang akan impact teruk lah. Jadi apa persediaan dia buat? Dia buat dari sudut testnet. Dia mergekan testnet dulu. Okay, so sebelum ni dia dah mergekan testnet Ropsten kalau tak silap saya, dan merging itu berjaya. Okay, so bila merging tu berjaya, ramai dah nampak, okay, so Ethereum ni dekat testnet ni dah berjaya, so most likely dekat mainnet pun akan berjaya. So bila mereka buat announcement pada bulan akan ada merging pada bulan 9 nanti, ramai yang berduyun-duyun membeli Ethereum. So bila Ethereum naik kan, of course Bitcoin pun secara tidak langsung naik juga, tapi yang banyak naik sebenarnya adalah Ethereum. So all this relief rally ni, okay, rally sementara, kenaikan sementara ni adalah driven by Ethereum. Okay, so saya pernah cerita, kalau tengok video yang lepas pun saya ada cerita apa kebaikan Ethereum proof of stake ataupun Ethereum 2.0, tapi saya just nak refresh lah. Okay, number one, ramai yang beranggapan gas fee dia akan berkurangan. Okay, so kalau ikutkan planning Ethereum ataupun apa yang pihak Ethereum bagi tahu pun, gas antara reason why diorang nak pindahkan ke Ethereum 2.0 ni pun adalah untuk merendahkan gas fee, sebab diorang pun dah pening dah dengan komplain tentang gas fee. Tetapi kita kena manage our expectation. Jangan harapkan gas fee dia serendah NIA ke, serendah Solana dan sebagainya. Okay, dia hanya kata gas fee akan berkurangan dari sudut price, tapi dia tak kata dia akan serendah Solana ataupun Tron ataupun Algorand NIA protokol. Okay, so benda ni kita kena fahamkan. Okay, but in terms of gas fee, insyaAllah dia akan berkurangan, cuma dia taklah kurang level sen-sen macam yang blockchain lain lah. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah tuan-tuan puan-puan kena fahamkan juga
on this particular matter. Ini sebenarnya antara reason kenapa ramai berduyun-duyun. Dia bukan sebenarnya sebab gas fee, tetapi adalah sebab perkara ini. So seperti yang kita tahu, Bitcoin, antara kekuatan Bitcoin ataupun antara sebab demand Bitcoin ni boleh naik dan melonjakkan harga Bitcoin adalah sebab halving. Okay, dan dia dah mengalami 3 Bitcoin halving. So halving ni di mana setiap kali seseorang atau sebuah organisasi buat mining ni, bila dia berjaya solve dia punya cryptography algorithm ni, mereka akan dapat reward sebanyak 50 Bitcoin. Okay, itu dulu-dulu. And then setiap kali halving, reward tu akan berkurangan dari 50 ke 25, lepas tu 12.5, lepas tu 6.25, lepas tu setiap kali bahagi 2 je lah, sampai Bitcoin 21 juta ni habis di lombong. Okay, so untuk Ethereum dia tak ada benda tu. Sebab apa? Ethereum ni bila diorang buat, diorang tak letak cap 21 juta dan sebagainya. Dia memang infinity, orang boleh teruskan mining Ethereum. Okay, tetapi Ethereum dia tak jatuh teruk sangat walaupun dia punya supply ni infinity, disebabkan demand yang kuat on Ethereum. Sebab kita faham kan, NFT lah, Web3 lah, DAO lah, banyak benda dia akan start dekat Ethereum. Dan memang Ethereum ada ekosistem yang sangat-sangat aktif. Walaupun bear market ke, bull market ke, most of the innovation berlaku di Ethereum. So on that basis itself, Ethereum ni nampak harga dia boleh bertahan lah. Tetapi benda tu mungkin takkan bertahan lama. So mereka kena fikir a new way, cara baru macam mana nak pastikan Ethereum punya token issuance ni tak jadi oversupply. So inilah pembaharuan dekat Ethereum merging nanti, di mana kalau tuan-tuan puan baca dekat sini, mereka akan gabungkan 3 halving yang pernah berlaku dekat Bitcoin dalam satu event ni. Event pada 19 September ni, di mana dia akan mengurangkan issuance Ethereum ni secara tahunan 90%. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, dia mengurangkan demand, dia mengurangkan supply secara mendadak. Dia akan menyebabkan supply shock. Dan kalau demand dia sama macam sekarang, of course harga Ethereum akan naik. That's why orang berduyun-duyun beli sekarang. Okay, dan juga kalau tengok dekat sini, dia kata simply put, is likely to bring a store of value or deflationary appeal to Ethereum. Okay, maksudnya Bitcoin kenapa harga dia boleh naik dengan banyak? Sebab narrative store of value. Ethereum pun nak tiru macam Bitcoin juga. So bila dia dah kurangkan reduction Ethereum ni dari sudut issuance, maksudnya dia nak jadikan Ethereum ni as store of value. Sebab apa? Ethereum dia nak bergerak ke arah settlement layer. Okay, in terms of execution, storage semua, dia nak layer 2 yang buat. Macam Polygon, macam apa lagi, Arbitrum lah, Optimism lah, banyak berlambak layer 2 blockchain sekarang ni. Ethereum nak layer 2 ni buat kerja-kerja renyah ni. Ethereum dia nak jadi store of value ataupun just a settlement network. Okay, so itulah direction yang Ethereum tengah pergi sekarang ni. Dan kalau benda ni berjaya, memang harga Ethereum pun most likely akan naik lah. Tetapi of course kita kena tengok juga dengan situasi semasa in terms of makroekonomi dan sebagainya. Tapi kalau narrative ni sangat kuat, mungkin dia boleh beat the microeconomy punya narrative, and dia boleh meroket lagi. So that's why diorang beli siap-siap. Diorang beli siap-siap sebab diorang takut mungkin waktu dia boleh jadi juga macam buy the rumor, sell the news. Maksudnya waktu merging ni tengok-tengok tak ada apa yang berlaku sangat. Boleh jadi juga. Tetapi ada juga another thing, which is mungkin buy the rumor, sell the news ni takkan berlaku. Memang betul-betul bila benda tu berlaku nanti, kalau merging tu berjaya, tengok-tengok demand dah jadi terlampau tinggi, dengan issuance yang dah dikurangkan sebanyak 90%, tiba-tiba harga Ethereum boleh meroket. Benda tu pun boleh berlaku juga. So dia 50-50. Sebab tu ramai tengah berebut nak beli Ethereum so that diorang boleh stake untuk stake Ethereum lah. Ni diorang buat dekat Lido Finance. That's why harga dia banyak naik. Diorang bukan beli nak hold je, diorang beli lepas tu diorang nak stake dekat Lido Finance. Sebab diorang dah tahu dah ada satu date yang pasti untuk mereka dapatkan balik Ethereum mereka. So bila dia stake sekarang, by the time September dia akan dapat lebihan Ethereum. Okay, so inilah naratif yang menyebabkan harga Bitcoin pun turut naik juga. Okay, so
So sebelum kita pergi dekat chart, saya nak share dekat tuan-tuan puan bahawa saya akan buat lagi satu webinar. Sebab last webinar memang dalam sehari dua dah penuh dah. So ada yang minta lagi, ada yang tak ada masa waktu tu. So based on permintaan ramai, saya akan buat lagi satu webinar pada hari Jumaat ini pukul 9 malam dekat Microsoft Teams. So tuan-tuan puan-puan yang tak ada Microsoft Teams boleh install Microsoft Teams. Okey, kali ni saya naikkanlah dari 150 ke 200 orang. So tuan-tuan puan-puan, saya akan basically ajar basic on trading crypto. Okey, perkara-perkara asas. And then kalau market cantik, kita buat live trade lah. Kalau tak pun kita boleh buat sesi sharing ataupun ask me anything. Okey, so macam biasa webinar ni is a sponsored webinar. Sponsor dia adalah Poloniex. So kalau tuan-tuan puan-puan nak masuk webinar ni, make sure daftar Poloniex. Link akan ada dekat description. So siapa yang daftar dekat Poloniex, sahaja yang akan diberikan link untuk masuk webinar ni nantilah. Dan after webinar ni, saya akan share a private trading group. Okay, private trading group ni so far saya aim nak dapat dalam 1000 lah. Mungkin 1000 je lah maksimum. Lepas tu saya tak buka lagi dah. So sekarang ni saya buka the whole webinar saya buat ni semua nak dapatkan 1000 orang dulu, so that waktu bear market ni adalah waktu untuk belajar, waktu untuk networking dan sebagainya. Nanti dah bull run balik, semua ambil profit je lah. Okay, so itu adalah event yang pertama, webinar ni yang mana saya sendiri dianjurkan lah. Dan lagi satu adalah saya dijemput oleh pihak Crypto Bilis untuk ada satu talk lah. Dia panggil malam bersama bicara kripto. Tajuk dia ke mana hala tuju Bitcoin. Event ni dekat Avante Hotel, dekat 1U. Okay, so dari 7.30 sampai 10.30. So makan semua disediakan makan semua disediakan. And then apa ni, cumanya okay, untuk yang tadi tu yang tu free, yang ni ada yuran RM15 lah. Ni tak banyak mana pun. Ini kita panggil yuran komitmen. Sebab selalu kalau buat event free, sebab dulu pun pernah buat event free, tak ramai yang datang. Dah pendaftaran jadi penuh, tapi kedatangan tu rendah. Jadi yang ni pun bukan saya anjurkan, pihak Crypto Bilis yang anjurkan. So bagi mereka, kalau ada minimum fee, ramai akan datang lah. Bukan ramai datang, siapa yang daftar tu confirm akan datang. Okay, so that's why kita kenakan sedikit charge. Okay, so itulah sedikit sebanyak 2 event yang saya akan buat pada bulan ni lah so far. Okay, so now kita pergi kepada carta Bitcoin. Alright, so saya dah letak yang warna merah ni. Warna merah ni adalah resistance zone tuan-tuan dan puan. Ini adalah resistance zone yang kuat. Okay, nombor 1 ni yang pertama kali dia cuba nak break, lepas dia jatuh kan pada bulan 16, pada 16 Jun. Lepas tu lagi sekali dia cuba break pada 8 Julai, dan terbaru adalah semalam cuba break tetapi tidak berjaya. So ini bermaksud zone 22 ke 23 ribu ni adalah resistance level yang sangat kuat. So bila mana kalau tuan-tuan puan-puan tengok tiba-tiba Bitcoin tengah meroket, buat masa sekarang hati-hati. Okay, kalau dia buat week ni, ni saya ada cerita dekat webinar nantilah. Okay, kalau dia buat week sahaja, hati-hati. Okay, itu adalah fake out. So apa yang berlaku sekarang ni adalah fake out. Kalau nak tahu solid dia dah break out ataupun tidak, dia perlu close atas daripada 23,000 ni. Okay, 23,500 something like that lah. Dia perlu close atas daripada 23,300, dan kita boleh tengok dia ada harapan untuk naik lagi. Okay, so ini dah situasi yang berlaku dekat Bitcoin yang meminjam naratif Ethereum 2.0. So that's why dia naik. Dan sekarang ni kalau kita tengok hari ni punya price, dia drop lah. Dia drop. So kita kena tengok setakat mana yang dia akan drop. Okay, so in terms of long term ni, selagi tak ada demand yang kuat untuk Bitcoin tak boleh pinjam demand Ethereum. Dia kena ada dia punya own demand, which is ETF. Selagi ETF tu tak berlaku, ataupun mungkin ada demand lain yang sangat solid, selagi tak ada demand yang solid untuk Bitcoin akan berada di fasa downturn.
betul lah, downturn. Okay, so sekarang ni Bitcoin perlukan naratif yang kuat untuk dia breakkan 23,000 ni. So far so good. Dia masih dia tengah cuba nak break resistance dia. Tapi hopefully dia tak jatuh bawah lagi lah, sebab support level dia adalah sekitar berapa, 17 ke 18 ribu ni. Hopefully dia tak break support level tu. Kalau dia maintain dekat sini for throughout the year, contohlah kan, throughout the year kalau dia maintain dekat sini, then itu adalah petanda yang sangat bagus. Sebab by the time ekonomi akan pulih, stock market akan naik, of course Bitcoin pun akan naik. Okay, so selain daripada naratif Ethereum demand, ada satu lagi perkara yang saya cerita dalam video yang lepas dan benda tu berlaku, okay, which is USD. Kalau tengok USD tuan-tuan puan-puan, since 2 hari lepas ataupun since 15 Julai, last video hari tu saya buat, dia hijau lagi. Tapi dia tak dapat nak break rupa-rupanya. Dia tak dapat nak break, lepas tu USD jatuh. Ini adalah berita baik untuk kita semua. Okay, so USD ni tak adalah jatuh, tapi mungkin dia jatuh sikit, dia boleh naik balik. Okay, ini bukan berita yang sangat menggembirakan, tapi berita yang a bit melegakan lah bagi saya. Okay, dia boleh je jadi macam ni. Dia naik kan, lepas tu dia drop, lepas tu dia naik. Boleh tuan-tuan puan-puan, benda ni boleh berlaku. Sebab US masih lagi dia punya currency masih lagi kuat. Tak nampak apa benda yang boleh merendahkan lagi, unless kalau diorang start print balik USD, ataupun demand untuk USD currency ni semakin kurang. Okay, but for the past 3 days nampaknya ada sedikit pengurangan demand. That's why price dia pun jatuh lah. Okay, tetapi untuk kita terus buat kesimpulan, okay, currency USD dah jatuh, bagi saya belum lagi. Mana tahu nanti ada pengumuman interest rate, nanti tiba-tiba dia naik. Kalau dia kata Federal Reserve dia kata dikurangkan interest rate, dia naikkan ke 100 basis point, dia naik pula. Boleh jadi. Ini saya nampak macam dia bagi ruang sedikit lah sebelum pengumuman interest rate nanti daripada Federal Reserve. Okay, so itu pandangan saya on USD, unless dia buat satu kejatuhan yang sangat besar, satu kejatuhan yang sangat besar, then saya boleh bullish sikit lah. Contoh dia jatuh ke tahap $100, memang dia dah break the structure lah kan, structure ascending channel ni, which is dia dah break 100 part, tengok dekat 100 something like that. Then okay lagi untuk kita tengok on market crypto untuk buat kenaikan. Okay, tapi so far benda tu tak berlaku. Saya nampak benda ni hanya sebagai correction sahaja, sebab saya pasti pihak Bank Negara US akan naikkan interest rate. Okay, melainkan kalau dia pergi kurangkan interest rate, which is bagi saya sangat-sangat tak akan berlaku lah. Then maybe benda ni boleh turun lagi. Tapi based on the narrative sekarang, sentiment sekarang, most likely diorang akan naikkan. So saya tak yakin dia ni boleh turun lagi. Okay, maybe dia akan pergi sampai sini $106, lepas tu dia buat kenaikan balik. Boleh jadi tuan-tuan puan. So ini adalah lagi satu naratif lah yang menyebabkan ada sedikit ruang untuk market crypto buat kenaikan. Ethereum pula, inilah hero kita sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, Ethereum sebenarnya dia dah break dia punya resistance. Resistance sebelum ni dekat 1260, dia dah break dia punya resistance, tetapi dia hanya boleh pergi sampai 1600. Dekat 1580 something ni dia dah jadi lemah, and sekarang ni dia tengah turun ke bawah lah. Okay, so maksudnya naratif Ethereum 2.0 ni dah banyak dibeli dan tak ada lagi kita panggil kesinambungan daripada naratif tu. Tapi tak tahu, mungkin sehari dua ni kalau ada lagi orang mainkan naratif Ethereum 2.0 ni, kalau ada orang smart dia mainkan lagi dan sebagainya, mungkin boleh buat kenaikan lagi. Maybe Ethereum boleh buat kenaikan lagi. Tetapi buat masa sekarang Ethereum 2.0 ni macam tak ada sambungan daripada naratif ni. So kalau tak ada sambungan, most likely naratif tu akan jadi slow dan harga Ethereum akan jatuh lah. Cuma yang beza sekarang ni, kita nak tahu kalau Ethereum tengah buat correction, adakah dia akan pergi ke 1000 ataupun adakah dia akan dapatkan new support level. Itu yang penting untuk Ethereum sekarang ni. Okay, Ethereum sekarang ni kita nak tengok adakah dia akan membentuk
support level yang baru. Kalau dibentuk support level yang baru, benda itu adalah positif untuk Ethereum. Dan kita tunggu bulan 9 je lah untuk kita tengok pergerakan Ethereum. Adakah dia akan membuat satu pergerakan yang luar biasa ataupun dia akan mengecewakan kita semua. Okay, so itu adalah untuk Ethereum. Dan last kali saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan adalah benda yang lama kita tak tengok, which is Ethereum against Bitcoin. Okay, sebab macam kita tahu, kita kadang-kadang nak tahu juga dominasi Ethereum against Bitcoin. So sejak pengumuman ni, sejak ada ura-ura Ethereum 2.0 ni, Ethereum memang buat pergerakan yang naik lah, okay, against Bitcoin. Maksudnya sekarang ni Bitcoin lemah berbanding dengan Ethereum. So kalau nak buat profit, invest, trade dekat Ethereum. Sebab apa? Sebab Ethereum yang banyak buat kenaikan daripada Bitcoin. Sebab sejak bulan Mei memang Bitcoin dominan lah. Bitcoin dominan. Tetapi at one point Ethereum dah mula menjadi dominan balik pada 13 Julai onwards. Okay, dan saya jangkakan dengan pengumuman Ethereum 2.0 sampai bulan September, mungkin kita boleh tengok Ethereum yang akan dominasi market cryptocurrency. Okay, dominasi ni bukan bermaksud Ethereum akan ambil kedudukan Bitcoin punya market cap, tetapi lebih kepada pergerakan coin lah. Kemungkinan besar Ethereum punya coin akan banyak lakukan pergerakan sebab Ethereum dah buka demand untuk diri dia sendiri. Compare to Bitcoin, Ethereum dah buka demand untuk diri dia sendiri. So kalau demand banyak masuk, of course, kalau drop pun Bitcoin mungkin drop banyak, Ethereum akan drop sikit. Tapi kalau naik, Ethereum akan naik banyak, Bitcoin akan naik sedikit. Okay, so itu yang kita boleh jangkakan on Ethereum punya movement. Okay, so siapa yang dah beli Ethereum awal, tak perlu risau lah. Okay, tapi yang tak beli Ethereum lagi, then this is the time you can consider. Okay, tetapi apapun, it depends on tuan-tuan dan juga puan-puan punya kefahaman lah on this Ethereum. Okay, tetapi apa yang saya nampak based on narrative sekarang ni, demand sangat kuat on Ethereum. Dan for me, I willing to take risk lah. I willing to take risk, di mana kalau saya invest Ethereum sekarang, kalau bulan 9 benda tu berjaya, E2.0 berjaya, most likely harga Ethereum boleh naik, boleh naik dengan banyak lah. Okay, so itu sedikit sebanyak pandangan saya on pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum for the past 2-3 days. Okay, so itu saja video untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.